TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri yang bersiaran secara langsung di Didik TV KPM. Pejam celik. Tinggal lagi 4 ke 5 bulan sahaja ni. Bagi calon-calon SPM 2021 menduduki SPM. Macam mana semua dah bersedia kah? Nampak macam ada yang tak bersedia tu. Terutamanya bagi murid-murid yang mengambil mata pelajaran kesusastraan Melayu Komunikatif. Sabar, jangan risau buat apa nak pening kepala. Kita akan bersama dengan seorang guru yang katanya ada 11 hingga 12 tahun dan hari ini bajunya memang silau, mengelit makngah. Siapa yang saya maksudkan guru yang begitu hebat ini? Nak tahu siapa? Jom kita tengok dulu profil guru hari ini. Let's go. Dia yang saya masukkan tadi iaitu Cikgu Liana. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum. Sihat Cikgu? Alhamdulillah. Tengok baju dia. Cikgu pusing-pusing sikit Cikgu. Cikgu ni saya nak tanyakan di dalam kesusastraan Melayu Komunikatif. Bagi hari ini kita nak sentuh bab apa sebenarnya tu Cikgu? Kita nak mengkaji novel hari ini. Novel. Jadi dalam kesusastraan Melayu Komunikatif ada satu novel. Novel apa murid-murid? Novel naratif Ogon Syoto. Jadi kita nak analisis. Ada 3 aspek yang kita akan analisis, yang kita akan pelajari pada kali ini. Dan saya pasti juga Cikgu Liana, murid-murid semua dah habis baca dah novel ni kan? Sepatutnya dah habis. Sepatutnya dah habis. Siapa yang belum habis tu? Kena cepat-cepat sikit habiskan. Ya, okey. Dan seperti biasa Cikgu, kita bukan berdua je. Kita bersama dengan 4 orang murid-murid kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Mahmud Mahidin Kelantan dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Pinang Kelantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Waalaikumsalam. Ya, annyeonghaseyo. Ini saya nak berkenalan dulu dengan murid yang pertama. Tak ada dekat sini. Tak ada dekat situ juga. Yang pakai tudung baru. Dia dah kat sini. Nur Syamimi. Betul ke nama awak Syamimi? Boleh beritahu nama penuh awak, sekolah mana dan juga cita-cita awak? Silakan. Nama saya Cik Nur Syamimi binti dari Sekolah SMK Sungai Pinang. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Terbaiklah Syamimi. Okey, murid seterusnya, murid lelaki kita. Siapa nama awak? Nama saya Alif Ashraf bin Hashim, Sekolah SMK Sungai Pinang. Cita-cita saya ingin menjadi juru teknik. Juru teknik Cikgu Liana. Terbaik. Okey, murid seterusnya adalah Alia. Silakan Alia. Hai, nama saya Nur Alia Husna binti Abdul Rahman daripada Sekolah SMK Mahmud Mahidin. Cita-cita saya untuk menjadi seorang guru. Terbaiklah Alia. Okey, murid yang terakhir, siapa nama awak? Sila perkenalkan diri anda. Nama saya Nur Abi Syafina binti Azhan. Saya dari SMK Mahmud Mahidin. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Menjadi seorang guru. Itu dia murid-murid yang mengambil mata pelajaran kesusastraan Melayu Komunikatif Cikgu. Itu dia, sekejap lagi Cikgu akan tunjukkan macam mana sebenarnya kita nak menjawab, terutamanya menyentuh novel ini Cikgu. Naratif Ogon Syoto. Betul saya sebut Cikgu? Betul. Yes, itu dia. Tapi sebelum tu kan saya nak tanya jugalah pendapat murid-murid kita ni, pandangan mereka mengenai novel ini. Sebenarnya susah ke jalan ceritanya untuk kita menghafal dan faham betul-betul jalan ceritanya? Saya nak tanya dulu kepada siapa tu murid yang ingin bercerita tu. Yang pertama mungkin boleh angkat tangan. Alif. Silakan Alif. Ya. Okey. Pada pendapat saya, hari ini kita akan menganalisis latar yang terdapat dalam novel naratif Ogon Syoto, khususnya latar masyarakat. Latar masyarakat merupakan gambaran kehidupan masyarakat yang dipaparkan oleh pengarang, termasuklah agama, kepercayaan dan pekerjaan masyarakat dalam karya itu. Itu dia. Itu kata Alif Cikgu kan? Ya, betul. Tapi kalau kata Alia pula, apa yang Alia ingin tambah sedikit apa yang Alif katakan tadi? Silakan Alia.
saya berpendapat kita akan mempelajari teknik plot dan nilai dalam novel ini. Teknik plot penting dalam karya kerana merujuk kepada cara atau kaedah pengarang mengembangkan plot cerita supaya menjadi lebih menarik dan menambah hati pembaca. Perkara Itu ini dia. menyebabkan pembaca ingin meneruskan pembacaannya hingga ke penamat cerita. Itu dia. Saya nak tahu juga kan macam itu. mana kan. Aspek kajian lah tu. Yang diterangkan itu adalah aspek kajian. Aspek kajian cikgu Ya, betul. Okey, baik cikgu. Sebelum kita nak berhenti rehat ni kan, seperti biasa cikgu, kita belum menang lagi, jadi sila patuhi segala SOP, sentiasa mencuci tangan dengan kerap, sentiasa memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter. Dan saya nak minta Cikgu Liana kita untuk kita lakukan sanitasi terlebih dahulu menggunakan gel pembasmi kuman. Boleh ke Cikgu Liana? Okey, boleh. Okey, silakan cikgu. Okey, saya ke sana. Gunakan gel pembasmi kuman yang ada di atas meja ini. Baik, dan saya juga akan menggunakannya insya-Allah sepanjang kita bersiaran ni semuanya akan terhindar daripada wabak COVID-19. Amin. Baik, kita dah tahu dah cikgu kita nak sentuh bab apa hari ini dan murid-murid juga dah berikan pandangan mereka dan saya pasti murid-murid di rumah dah tak sabar dah nak mulakan kelas kita. Tapi seperti biasa kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan mulakan kelas kita dalam slot sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alhamdulillah masih lagi menyaksikan slot sukses SPM 2021 yang mana hari ini di jam ini kita akan bersama dengan Cikgu Liana dalam mata pelajaran Kesusastraan Melayu Komunikatif. Saya pasti murid-murid pun dah bersedia, cikgu pun dah bersedia. Tanpa membuang masa, ayo kita mulakan kelas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Cikgu Liana. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi hari ini kita akan mengkaji satu karya yang ditulis oleh Anwar Ridwan, sastrawan negara kita, iaitu novel naratif Ogun Shoto. Ogun Shoto. Naratif Ogun Shoto. Jadi dalam pembelajaran kali ini kita akan mengenali dan memahami prosa moden iaitu novel. Kita akan fokus kepada novel ya. Okey. Okey, jadi apa yang kita akan belajar? Menyatakan latar masyarakat. Seterusnya menghuraikan teknik plot. Baik. Dan membincangkan nilai yang terdapat dalam novel ini secara keseluruhannya. Jadi untuk pengetahuan, novel ini ditulis dalam bab yang berangkai. Bermula dengan prolog. Lepas tu ada bab 1 hingga bab 9 dan berakhir dengan epilog. Jadi kita akan bincangkan secara keseluruhannya, secara amnya saja, tidak khusus kepada bab-bab tertentu. Okey. Jadi di sini latar. Ya, latar. Jadi murid-murid, saya nak tanya murid-murid semua ya. Latar ni dia ada berapa jenis? Dia terbahagi kepada berapa jenis? Ya. Jadi saya nak tanya kepada murid-murid yang berada di studio. Okey, ada berapa jenis latar yang anda telah pelajari? Ni kita nak imbas kembali. Apa yang awak dah belajar? Kalau murid di studio cikgu hanya saya seorang saja. Ya, murid di Google Meet cikgu. Murid di Google Meet. Di studio tak ada Abang Akmal saya yang jawab. Okey, murid di Google Meet. Siapa nak jawab boleh angkat tangan. Siapa volunteer sukarela nak jawab? Oi, kenapa tutup kamera tu? Tinggallah Alif seorang. Alif. Silakan Alif. Kenapa Alif tutup mata Alif? Okey. Silakan Alif. Apa antara latar yang anda telah pelajari? Okey, silakan. Alif Ashraf. Alif Ashraf dah terbalik kenapa Alif? Okey, tapi cikgu, saya mewakili mereka lah kan. Saya rasa antara latarnya adalah latar masyarakat. Ya, betul. Ada juga latar masyarakat juga. Dan juga latar ada ni. Latar apa ni? Latar masa cikgu. Latar masa. Lepas tu di sini?
Yang mana? Di tempat kita sekarang. Lata tempat pekerjaan, Lata cikgu. tempat. Lata tempat, cikgu. Ya, betul. Itu Ada dia. 3, iaitu lata masa, lata Lata tempat tempat, dan lata masyarakat. Lata masyarakat sebenarnya. Okey. Okey. Okey, jadi lata adalah keterangan mengenai waktu, ruang dan suasana terjadinya sesuatu Peristiwa. itu. Jadi kita tak nak fokus pada lata lain, kita fokus pada satu je, iaitu lata masyarakat terlebih dahulu. Baik. Okey, latar masyarakat adalah keadaan masyarakat di tempat cerita itu berlaku. Maksudnya bagaimana pengarang menggambarkan keadaan masyarakat di situlah. Maksudnya keadaan dia dari segi agama, kepercayaan dan pekerjaan. Okey. Jadi ini adalah contoh-contoh latar masyarakat. Masyarakat nelayan, masyarakat Melayu, masyarakat petani, masyarakat yang rajin, masyarakat yang berani, masyarakat yang amanah. Ini adalah contoh sahaja ya. Contoh sahaja. Baik. Okey. Okey, seterusnya cikgu. Seterusnya kita tengok teknik plot pula. Sebab tadi ada 3, latar masyarakat, teknik plot kan. Okey, yang kedua teknik plot. Okey. Jadi, sebelum cikgu meneruskan teknik plot, saya rasa murid-murid dah mengetahui ya sebenarnya plot ni terbahagi kepada 2. Binaan plot dan teknik plot. Jadi apa bezanya binaan plot dengan teknik plot? Jadi kita nak minta siapa? Jawab? Saya minta Alif lah jawab sebab dia je yang masih kekal bersama kita. Dah ada dah cikgu. Semua dah kekal sama-sama cikgu. Okey, Alif boleh jawab Alif? Alif boleh Alif? Boleh. Okey, silakan Alif. Binaan plot bermaksud jalan cerita yang terbina daripada beberapa bahagian penting. Binaan plot terdiri daripada 5 bahagian, iaitu permulaan, perkembangan, kerumitan, puncak dan penderaian. Manakala teknik plot adalah cara atau kaedah pengarang mengembangkan plot cerita supaya menjadi lebih menarik. Okey. Itu kata Alif cikgu. Tapi ya betul. Betul apa yang Alif katakan ya. Ada beza sebenarnya binaan plot, cara pengarang menyusun cerita daripada mula, dikembangkan, lepas tu dia ada puncak dia, lepas tu kepada peleraian. Maksud puncak tu maksudnya cerita tu dia punya cerita tu suspend dia kat mana. Lepas tu kepada peleraian. Itu adalah binaan. Jadi kali ini kita nak belajar teknik plot. Untuk topik kali ini teknik plot. Okey, jadi teknik plot ini ada 7 ya, yang secara umumnya dialog, monolog, pemerian, imbas kembali, imbas muka, kejutan dan suspense. Ini bezanya teknik plot dengan binaan plot. Binaan plot dia jalan cerita, teknik plot bagaimana pengarang itu menceritakan cerita dia. Dia gunakan teknik apa supaya pembaca rasa macam nak baca lagi sampai habis. Okey. Yang ni teknik plot ni cikgu besarkan bagi nampak semua. Okey, kita pergi pada satu-satu. Okey. Yang pertama, teknik plot dialog. Dialog ni macam cikgu berinteraksi dengan Abang Akmal. Itu adalah dialog. Dialog ni mesti ada 2 orang. Betul. Dan lebih. Okey. Jadi kalau seorang-seorang cakap, cikgu cakap seorang-seorang. Monolog cikgu. Ya, monolog, pengucapan atau tutur kata oleh sesuatu watak secara bersendirian. Kita selalu buat ni. Kan, duduk dalam bilik seorang-seorang, dalam bilik air, kita pun cakaplah seorang-seorang kan. Kenapa cakap seorang-seorang dalam bilik air tu? Kenapalah nasibku begini? Kenapalah dia tak nak kawan dengan aku? Macam itulah kan. Selalu macam itulah kan. Monolog. Semua orang akan bermonolog. Betul. Ya. Okey, teknik pemerian menerangkan peristiwa dalam plot secara langsung. Jadi pemerian ni dia macam bila pengarang bercerita, dia macam dia cerita tu kita boleh bayangkan apa yang dia cerita tu. Macam kita berada di tempat itu. Okey. Jadi kalau orang yang pandai bercerita ni dia memang sangat hebatlah dalam teknik pemerian. Supaya dia membawa pendengar ataupun pembaca itu ke dalam cerita dia, ke dalam dunia dia. Itu dia. Pemerian cikgu Itu teknik pemerian. Ya, pengarang menerangkan atau menggambarkan satu perkara atau peristiwa secara langsung. Dengan kata lain, pengarang seolah-olah menjadi tukang cerita dan menggambarkan sesuatu perkara atau peristiwa secara langsung. Jadi macam tukang cerita. Jadi kita baca tu kita duduk dalam situ. Seronoklah kita baca satu cerita tu. Imbas kembali. Imbas kembali
adalah teknik plot yang digunakan oleh pengarang untuk menceritakan sesuatu peristiwa yang sudah berlaku sebelum peristiwa itu. Kita banyak imbas kembali, betul? Betul. Kalau kita bercerita dengan kawan-kawan, dulu kan saya teringat masa saya kecil-kecil dulu. Itu imbas kembali. Kita ceritalah kan? Ya, sama juga di social media cikgu banyak orang letakkan hashtag throwback. Ya betul. Itu dia kan? kita flashback ataupun kita throwback sebenarnya. Imbas kembali apa yang pernah berlaku pada satu ketika dahulu. Ya. Ya. Okey, imbas muka. Apa beza imbas kembali dengan imbas muka? Imbas muka saya tahu Face ID je cikgu. Yang kita nak masuk Tapi tu macam kita lain kena lah, ni. cikgu. Lain. Imbas muka ni bayangan awal. Bayangan awal tentang sesuatu peristiwa atau peristiwa yang akan berlaku atau masih belum berlaku. Contohnya kalau kata kan dalam penceritaan tiba-tiba dia kata dia berlari masuk ke dalam hutan. Jadi dia macam pengarang memberikan gambaran bahawa akan ada sesuatu berlaku dalam hutan tu. Tapi benda tu tak jadi lagi. Jadi kan kalau kita tengok selalunya yang imbas muka ni pengarang-pengarang yang karya-karya ada karya-karya fiksyen atau karya-karya yang unsur-unsur seram sikit. Dia banyak gunakan imbas muka. Ni dia macam dia imajinasi apa yang akan berlaku nanti. Kalau kita ambil jalan A, apa akan jadi? Kalau kita ambil jalan B, apa akan jadi? Itu adalah ini selalu kalau cerita-cerita superhero selalu ada, betul cikgu? Betul. Yes. Kadang-kadang dia gambarkan macam tiba-tiba ada pisau berdarah. Kan? Jadi kita pun tanya, cerita apa nak jadi ni? Apa akan jadi kan? Siapa yang akan mati? Siapa yang akan tercedera? Jadi macam itulah imbas muka. Jadi benda tu tak jadi lagi, tapi dia beri bayangan dulu. Beri bayangan dulu. Sebab kita kata nanti kita nak tengok cerita tu sampai habis. Betul cikgu. Okey, ni teknik suspend. Peristiwa yang menggambarkan perasaan tertanya-tanya dan ingin tahu para pembaca untuk mengikuti cerita. Dia ada beza ya, suspend. Kita terbagi pada kejutan. Kejutan merujuk kepada keadaan atau peristiwa yang berlaku tanpa disangka-sangka oleh pembaca. Ini ada beza dua ni. Okey. Cuba Abang Akmal. Cuba tahu tak apa beza antara suspend dengan kejutan? Kalau kejutan ni macam dia kalau kita melihat satu cerita ataupun kita membaca satu novel cikgu kan, kita tak sangka pun dia jadi macam tu. Kejutan mungkin yang jadi, hero orang kata hero ni dia akan dia tidak akan kita nampak dia macam matilah, baik kan ataupun dia baik je orangnya, tiba-tiba dia yang jadi jahat. Ya, betul. Itu kejutan. Kalau kejutan. suspend ni, kalau selalu kita baca buku-buku cerita hantu lah, berdebar kita baca cikgu, ya, berpeluh-peluh. Dia membuka pintu. Pintu perlahan-lahan. Terdengar bunyi sayup-sayup. Itu suspense. Jadi apa yang berlaku? Tiba-tiba yang keluarnya siapa cikgu? Fika Harun cikgu. Contoh macam tu. Contoh. Itu contoh. Itu beza ya suspense dengan kejutan. Suspense ni kita macam nak tahu apa yang berlaku. Kalau kejutan ni tak sangka nampak watak tu macam baik je. Rupanya dia lah dalang di sebaliknya. Itulah. Okey, berakhir dengan teknik plot ni. Habislah teknik plot, kita pergi kepada nilai murni. Aspek ketiga yang kita akan kaji pada hari ini. Nilai murni, perlakuan yang baik, peradaban dan tata susila individu manusia dalam hubungannya sesama manusia, alam dan Tuhan. Betul. Nilai murni ini merupakan tanggapan berkenaan perkara-perkara yang dihajati pada masa yang sama juga menjadi kriteria dan ukuran. Jadi nilai murni ini secara ringkasnya dia adalah perkara yang kita boleh contohi dalam kehidupan seharian kita. Jadi bila kita baca karya tersebut, jadi ada perkara-perkara yang kita boleh contohi, jadikan pedoman. Betul. Supaya kehidupan kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Yeah. Ini adalah contoh-contoh nilai murni. Boleh Abang Akmal bacakan? Yang pertama kita ada keberanian. Berani. Bagus tak berani? Berani cikgu. Bagus. Ya, yang seterusnya kalau di situ terdapat lihat kasih sayang, ada juga ketabahan dan ada juga amanah, mengambil berat dan juga ketaatan pada Allah SWT cikgu. Ya betul. Inilah contoh nilai murni. Biasa nilai murni inilah yang perkara yang baik yang kita boleh contohi. Mula-mula kita ingat kalau kita nak menganalisis sesuatu teks, cari apa nilai yang kita boleh contohi. Dalam teks tersebut, dalam petikan tersebut. Baik, cikgu. Okey. Itu dia contoh nilai murni. Seterusnya, cikgu seterusnya, Liana.
Kita nak pergi pada soalan. Dah masuk dah cikgu Boleh kita masuk pada soalan? Boleh cikgu. Kena Abang Akmal rasa macam nak refresh balik, nak... Saya risau murid-murid je cikgu. Murid-murid okey ke? Murid-murid Boleh bersedia? kita masuk ke soalan contoh? Kalau boleh angguk. Kalau tak boleh pun angguk juga. Okey, baik cikgu. Okey, kita pergi pada soalan contoh. Aha. Okey. Soalan 1. Kita Yap. minta Abang Akmalah bacakan soalan 1 boleh? Boleh cikgu. Soalan dia berbunyi, seorang daripada nakoda 7 buah kapal memandang burung-burung besi sebelum kawanan itu seolah-olah menghilang di langit barat laut. Dia teringat akan kapal-kapal terbang IIP yang berlega-lega di udara lautan Atlantik Utara pada musim-musim tertentu. Yang mana ini petikan daripada halaman atau muka surat 58. Soalan dia berbunyi, berikan satu latar masyarakat dalam petikan di atas. Kita sebenarnya dah dapat jawapan dah dalam petikan tu juga cikgu. Ya betul. Biasanya untuk kesusastraan Melayu komunikatif untuk bahagian A, kita dah berikan petikan pada murid-murid. Jadi murid-murid kena jawab berdasarkan petikan yang diberi. Jangan kalau murid-murid tahu, cikgu saya tahu latar masyarakat yang lain tapi tak dalam petikan ni. Jangan jawab. Jawab yang berdasarkan petikan sahaja. Okey. Jadi latar masyarakat yang terdapat dalam petikan ini agak-agak masyarakat apa? Dia dah bagi jawapan tu dah ke atas tu. Latar masyarakat ni dia akan bila ada dua individu, lebih daripada seorang individu dalam peristiwa tersebut. Jadi dekat sini apa? Kalau kita tengok cikgu, seorang daripada nakoda 7 buah kapal. Semestinya kalau saya lah cikgu kan, saya akan berikan jawapan nakoda kapal cikgu. Jadi satu latar masyarakat yang terdapat dalam petikan di atas ialah nakoda kapal ataupun masyarakat yang terdiri daripada nakoda kapal. Betul tak? Mari kita tengok jawapan. Saya rasa betul cikgu. Abang kata betul, dia yakin dengan jawapan dia. Saya yakin sebab tadi Alia Husnah kita ada berbincang tadi cikgu sebelum kita mula bersiaran tadi. Okey. Latar masyarakat yang terdapat dalam petikan ialah masyarakat yang terdiri daripada nakoda kapal. Tapi ayat ni tak lengkap lagi sebenarnya. Sebab tu kena beri buktinya, kena beri bukti. Dia ada sambungan lagi sebenarnya. Kalau murid jawab, kena sambung lagi. Apa buktinya? Contohnya, seorang nakoda kapal memandang ke langit ketika dalam pelayaran. Jadi barulah lengkap orang kata jawapannya. Sebabnya untuk menjawab soalan kesusastraan Melayu komunikatif. Biasanya kita sebut ringkas KMK. KMK je lah kita panggil cikgu. Boleh kita guna KMK? Boleh ya. cikgu. Dalam KMK biasanya dia ada fakta, dia ada huraian ataupun contoh. Bergantung kepada soalan. Kalau kata untuk novel biasanya dia terus kepada huraian lah. Kalau kata huraian contoh ni biasa dalam puisi banyak. Kita akan guna huraian dan contoh. Okey. Baik, itu dia cikgu Ini soalan yang pertama. Soalan yang Boleh pertama. kita teruskan? Sebab soalan kedua ni kita nak tanya pada murid-murid di Google Meet. Sama ada bersedia belum? Dah bersedia ke wahai murid-murid sekalian? Boleh. Okey, cikgu. Kalau tadi cikgu dah berikan satu nama singkatan KMK cikgu. Ya, betul. Kalau kita nak JKR boleh cikgu? JKR? Ya cikgu. Jom kita rehat. Nak rehat dulu? Ya cikgu. Selamat murid-murid. Okey, jangan ke mana, kita nak JKR dulu. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam Sukses SPM 2021. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Slot Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Liana. Tadi kita tengok dah contoh soalan pertama dan sekarang ini kita nak lihat pula contoh soalan nombor 2. Betul cikgu? Ya, betul. Okey, jom kita tengok. Silakan. Okey, untuk soalan kedua, kita nak cikgu baca nama terus boleh? Boleh cikgu, silakan. Cikgu nak pilih lah. Okey, kita pilih. Okey, Syamimi, boleh bacakan? Soal petikan, baca soalan dan berikan jawapan terus. Kita bagi terus kat dia. Semua dia bolot. Okey, silakan Syamimi. Tengah hari itu, para tetangganya mula menolong mengatur kerusi meja. Setiap meja beralas kain putih cukup dengan piring, pinggan, mangkuk, sup
pisau dan garpu. Di dapur ada pembantu guru kidal itu membakar roti dan menyediakan sup serta salad. Di penjuru luar rumah, seseorang sedang melampah kambing lengkap dengan pisau tajam dan tapak kecil untuk memotong tulang. Berikan satu latar masyarakat dalam petikan atas. Latar masyarakat yang terdapat dalam petikan tersebut ialah masyarakat yang bekerjasama menjalankan sesuatu acara. Penduduk kampung saling membantu dalam kesiapan jamuan sebelum tetamu datang. Saya rasa macam tengah dengar radio lah cikgu. Macam dalam radio pula. Dia baca straight je. Tak ada tak apalah. Okey, Tak apa. boleh. Okey. Jadi Syamimi katakan latar masyarakat yang bekerja sama. Okey. Jadi mana agak-agak kat sini dalam petikan ni ada bukti yang mereka ini bekerjasama. Penduduk di situ bekerjasama. Ada tu cikgu, banyak tu cikgu. Banyak ni para tetangga. Betul. Mula menolong mengatur. Jadi mereka ni bersama-sama. Inilah masyarakat. Ada lebih daripada seorang. Betul. Ya. Okey. Jadi di dapur ada membantu guru kidal. Di penjuru luar rumah seseorang sedang melapah kambing. Jadi kita tengok bagaimana cadangan jawapan. Cara nak tulis jawapan tu. Dengan betul Ya, betul. Okey. Lihat di sini. Latar masyarakat yang terdapat dalam petikan tersebut ialah masyarakat yang bekerjasama menjalankan sesuatu acara. Okey. Penduduk kampung saling membantu dalam persiapan jamuan sebelum tetamu datang. Okey, ini bagus jawapan yang bagus. Tahniah Syamimi. Terbaik Syamimi. Syamimi okey ke Syamimi? Okey. Okey, kita pergi pada soalan seterusnya. Boleh? Soalan yang ketiga. Okey. Jadi soalan ketiga ni kita nak minta siapa ya? Siapa tadi yang belum tak pernah lagi bercakap ni? Kita minta Abi cikgu. Okey. Abi Syafina. Okey, silakan. Seminggu kemudian, kumpulan pencinta alam yang berjabat di Korea secara rasmi membantah projek itu. Mereka menyertakan kajian ini dalam 45 halaman, memberi penekanan kepada bencana yang akan dihadapi oleh putus asa andainya projek itu diteruskan. Berikan satu latar masyarakat dalam petikan di atas. Okey. Latar masyarakat yang terdapat dalam petikan tersebut ialah masyarakat yang mencintai alam sekitar. Kumpulan bimbang bencana besar akan berlaku di putus asa andainya projek itu diteruskan. Abi Syafina. Kejar kereta api ke tu? Lajunya. Pelan-pelan sikit boh. Okey. Okay, jadi kita kalau kata nak menjawab soalan ni dalam sastra Melayu dalam KMK ni, kita kena ambil daripada dia punya soalan lah. Latar masyarakat yang terdapat dalam petikan di atas, baru kita sambung dengan jawapan kita. Kita tengok jawapan. Betul tak? Okey. Jom kita tengok. Ini dia. Cadangan jawapannya. Okey. Latar masyarakat yang terdapat dalam petikan tersebut ialah masyarakat yang mencintai alam sekitar. Okey, betul. Jadi ini adalah fakta dia. Ya, sebab kita nampak tadi ya, masyarakat yang mencintai alam sekitar ni dia menghantar satu dokumen setebal berapa puluh halaman tadi. Betul. Supaya dia, sebab mereka nak membantah projek pembangunan. Kerana bimbang bencana besar akan berlaku di Futu Atas sekiranya projek itu diteruskan. Jadi mereka bimbanglah. Ya. Okey, ini adalah masyarakat yang mencintai alam sekitar. Jadi tamat untuk soalan mengenai latar masyarakat. Kita nak pindah kepada soalan yang aspek seterusnya, iaitu iaitu apa? Tadi yang kedua, kita nak tengok pasal apa dia murid-murid? Latar masa. Betul teknik cikgu? Plot. Iya, itu maksud saya. Teknik plot cikgu. Okey. Ini terbaik cikgu. Tadi kita dah belajar teknik plot tadi. Ada 7 yang kita belajar. Okey, ingat lagi tak? Okey, Abang Akmal. Yang pertama apa dia? Yang pertama apa dia? Apa dia murid-murid? Betul. Yang kedua apa? Iya, itu dia. Itu cikgu yang mereka berikan jawapan tadi di rumah cikgu. Di rumah. Mereka bersama-sama dengan kita ni cikgu. Jadi Abang Akmal mendengar apa yang murid-murid berkata di rumah? Iya, sebab tu saya pakai monitor cikgu. Okey, jadi kita tengok soalan yang keempat. Okey, jadi kita minta Abang bacakan. Abang Akmal bacakan soalan yang keempat. Okey, ini saya baca dengan penghayatan, dengan perasaan boleh ke cikgu? Ya boleh. Okey, ini dia soalan contoh nombor 4.
Aku telah mendengar bantahan ini. Katanya, sebab itu aku terus datang dari Kuri. Bermalamlah di sini, kata seseorang. Esok pagi boleh pulang ke Kuri. Satu malam, bolehlah. Jawab lelaki tua itu sambil duduk atas rumputan. Tak mengapa. Aku tak ke laut pada hari-hari angin jeda malam ini. Ikan-ikan di pesisir Futu Ata tidak akan berkurang kalau aku tak ke laut. Naib saudara-saudaraku di Tubua ini lebih penting daripada ikan, sotong dan ketam. Itu dah cikgu. Okey. Jadi soalannya, berikan satu teknik plot dalam petikan di atas. Okey, berikan satu teknik plot. Ingat ya teknik plot tadi, ada Yap. 7 tadi kita dah bincang. Yang murid-murid di rumah dah cakap tadi. Okey. Okey. Jadi, agak-agak apa teknik plot dia? Kalau kita tengok kat sini, kalau ni ada benda ni, kita panggil apa ni? Kita panggil apa ni? Itu apa dia murid-murid? Alia, apa tu Alia? Apa dia? Alia. Teknik senyum. Ni apa ni kalau ada ni? Ni apa kita panggil ni? Tanda. Tanda baca apa? Tanda senyum lagi Alia bagi. Ni tanda pengikat kata kat sini ya. Pengikat Pembuka, kata. penutup. Okey, jadi biasanya kalau ini kita akan gunakan dalam teknik plot dialog. Betul cikgu. Ya. Jadi teknik plot yang terdapat dalam petikan di atas ialah teknik dialog. Dialog cikgu. Ya, teknik dialog. Ya. Jadi mana buktinya? Ada tu cikgu, tanda apa tadi yang cikgu cakap ada tu? ni. Lepas tu dia ada perbualan antara seorang lelaki tua dengan penduduk tempatan. Ni. Kata seseorang, jawab lelaki tua itu. Ini adalah buktinya. Baik. Ya, ada teknik dialog dalam petikan ini. Okey. Kita tengok cadangan jawapan. Okey, betul. Teknik plot yang terdapat dalam petikan tersebut ialah teknik dialog. Terdapat perbualan antara lelaki tua dengan penduduk tempatan. Ada interaksi ya antara mereka. Okey. Kita pergi pada soalan yang ke-5. Okey. Masih lagi soalan yang sama, soalan untuk aspek yang kedua. Okey. Jadi kita nak siapa yang jawab ya? Siapa suka rela lah. Okey, siapa suka rela angkat tangan? Okey Alia. Okey, Alia Alia, sukarela. boleh tak kalau saya minta awak baca petikan ini dengan penuh penghayatan, ada rasanya. Boleh ke Alia? Terbaik, terima kasih Alia. Okey, cantik. Jom. Dalam remahan itu, Presiden tiba-tiba muncul di sisinya. Aduh. Lalu melepaskan gas keempat. Peng. Tembakan itu menghancurkan tapak tangan kanannya. Semak-semak yang bergoyang-goyangan tiba-tiba bangkit menjema beberapa orang tentera elit Presiden yang segera menyerbu pemuda itu. Berikan satu teknik plot dalam petikan di atas. Jadi, Jawapannya, teknik plot yang terdapat dalam petikan tersebut ialah teknik pemberian. Teknik pemberian. Mana buktinya? Kat mana? Pengarang menceritakan sesuatu yang berlaku dengan teliti. Pengarang juga meletakkan unsur kejutan dalam petikan ini kerana Presiden muncul dengan tiba-tiba dan semak-sama bertukar menjadi tentera. Itu jawapan diberikan oleh Alia, cikgu. Dia teknik pemberian. Okey, teknik pemberian. Sebab apa teknik pemberian? Abang rasa kenapa teknik pemberian? Alia cakap tadi. Sebabnya cikgu, dia seolah-olah seperti dia bercerita, cikgu. Penceritaan. Kita boleh bayangkan kita ada kat situ. Lagi-lagi bila ada ayat yang mengatakan dalam remang itu Presiden tiba-tiba muncul di sisinya lalu melepaskan das keempat. Okey, ya betul. Jadi teknik pemberian kita boleh bayangkan bila kita baca, kat situ ada tiba-tiba keluar Presiden. Tiba keluar melepaskan das keempat. Ya. Tiba-tiba semak-sama bertukar menjadi tentera. Jadi macam tu ceritanya. Kita dah boleh bayangkan kan, cikgu kan? Kita dah boleh bayangkan. Itu adalah teknik pemberian. Okey, jadi ada satu lagi tadi, teknik pemberian, satu lagi adalah teknik kejutan. Sebab apa? Dia kata tiba-tiba. Tiba-tiba. Jadi satu teknik. Jadi dalam petikan ini ada dua teknik yang digunakan oleh pengarang, iaitu teknik pemberian dan teknik kejutan. Jadi bila kita baca kita rasa macam
apa ya? Apa yang berlaku lagi lepas ni? Ya. Kan? Betul Jadi tu, kita akan cikgu. tertanya-tanya. Kan? Ya. Cikgu, Jadi kalau, macam mana pula kalau ada murid yang meletakkan teknik plot ni merupakan teknik suspense? Sebabnya mungkin dia agak keliru apabila adanya perkataan tiba-tiba tu, cikgu. Itu macam mana pula kalau murid-murid meletakkan plot suspense? Sebab tu murid-murid dia kena faham ya bagaimana suspense itu, bagaimana kejutan itu. Dia ni macam dia ni terkejut tiba-tiba. Kalau suspense tu macam dia punya cara penulisan dia Lain sedikit. lain sikit. Macam dia membuka pintu, dia terhidu sesuatu yang wangi. Itu macam suspense. Dia terdengar bunyi di dapur. Belakang tengkuknya sejuk. Bulu romanya meremak. Itu macam suspense. Kan? Kalau kejutan ni macam macam tu. Kita baca tu macam terkejut sikit. Macam itulah. Okey, baik. Kita tengok jawapan. Macam mana nak tulis jawapan? Terbalik. Cikgu. Okey, ini dia. Jadi jawapan dia, cadangan jawapan dia, cikgu ingatkan sekali lagi, kita kena ambil daripada soalan. Okey. Teknik plot yang terdapat dalam petikan tersebut ialah teknik pemerian ataupun teknik kejutan. Pengarang menceritakan sesuatu yang berlaku dengan teliti. Pengarang juga meletakkan unsur kejutan dalam petikan ini kerana presiden muncul dengan tiba-tiba dan semak samun bertukar menjadi tentera. Yes. Okey, betul. Okey. Kita pergi kepada soalan yang ke-6. Soalan yang ke-6. Okey, siapa sukarela? Alif Ashraf boleh ke? Ya, dia sukarela. Okey. Silakan Alif. Kenapa Jeneral Ketua dan turut menjadi umang-umang sepertinya gerutu pegawai itu? Kenapa tidak di paus biru sahaja dan muncul sebentar di Selat Gareba? Kemudian pergi berhambus ke hujung Pasifik dan bunuh diri di pasir pantai Chad. Chile sebenarnya. Chile. Alright. Berikan satu teknik plot dalam petikan di atas. Okey, apa jawapan Alif? Jawapannya teknik plot yang terdapat dalam petikan tersebut ialah teknik monolog. Iaitu pegawai itu bercakap sendirian kerana tidak berpuas hati dengan jeneral yang dianggap meniru tingkah lakunya. Tak puas hati dengan siapa, Beh? Oyak. Dia tak puas hati dengan siapa dah? Memelah. Okey, kita tengok. Okey, betul tak jawapan Alif? Okey, ya betul. Ya, teknik monolog, pegawai itu bercakap sendirian kerana tidak berpuas hati dengan jeneral yang dianggap meniru tingkah lakunya. Ya, ni biasa kita buatlah teknik monolog ni. Betul. Kan? Okey, soalan 7. Okey, soalan 7 dah masuk lain dah. Aspek yang ketiga kita nak belajar ini adalah nilai murni. Nilai murni, tadi cikgu. kita dah tengok contoh latar masyarakat, kita dah tengok contoh teknik plot. Dan yang soalan 7 kita nak pergi kepada contoh nilai murni yang ada di dalam petikan ini. Betul, ya, cikgu? betul. Berdasarkan petikan sahaja. Betul. Okey. Jadi lelaki itu cuba menggali lagi tetapi telah sampai pada dasar membatu pejal lagi keras. Tidak mungkin untuk mendalamkannya lagi walaupun seinci. Dia mengambil keputusan untuk naik. Digagahinya dirinya memijak lopak-lopak pada dinding kolam kontang itu sambil jari jemarinya memaut lopak-lopak yang lebih atas. Badan rentannya ditolak naik perlahan-lahan. Berikan satu nilai murni dalam petikan di atas. Abang Akmal cuba jawab. Ini semestinya kalau saya dapat lihat, cikgu, nilai murni yang kita boleh dapat adalah kegigihan. Kerana apa? Contoh yang ada dekat situ. Digagahinya dirinya memijak lopak-lopak pada dinding kolam kontang itu sambil jari jemarinya memaut lopak-lopak yang lebih atas. Dari situ kita dapat, cikgu, beliau ini memang cukup gigih, cikgu. Kegigihan. Jawapannya. Kita tengok betul ke atau kurang tepat? Okey, betul. Ya, betul. Jadi laki nilai kegigihan, tapi tadi abang cakap kegigihan. Sebenarnya untuk jawab nilai kena ada perkataan nilai kat depan. Nilai. Okey. Nilai ni perlu ditambah ya untuk menjawab soalan nilai murni. Sebab kalau kata nilai yang boleh dicontohi dalam petikan tersebut ialah kegigihan. Nanti hilang markah kat situ. Sayang. Jadi kita biasakan tulis nilai. Nilai kegigihan. Itu jadi, tips dia, cikgu. Itu tips dia. Jadi jangan lupa untuk jawab soalan nilai kena ada nilai di hadapan. Okey. Jadi kita pergi pada soalan 8.
beberapa orang penduduk itu berasa kasihan. Cikgu tak nak baca lah, penatlah cikgu baca. Ya, kita minta Syamimi. Boleh ke Syamimi? Syamimi, Assalamualaikum. Boleh. Okey. Kenapa terbalik tu Syamimi? Saya pun terbalik juga, saya tengok awak. Okey. Okey, silakan. Beberapa orang penduduk itu berasa kasihan lalu membuat sebuah pondok kecil untuknya dan hampir semua bahannya daripada daun-daun lama. Mereka berikan juga beberapa peralatan untuk masakan dan air. 2-3 hari sekali mereka memberinya ubi dan air. Apabila ada seseorang menyebut nama tamamu, dia segera menggeleng-gelengkan kepala dan berkata yang dia tidak akan pulang ke kota itu sebelum urusannya di hari itu selesai. Berikan satu nilai murni dalam petikan di atas. Nilai yang boleh dicontohi petikan tersebut ialah nilai baik hati. Penduduk itu telah membina tempat berteduh dan memberi makanan dan minuman untuk orang dari tetamunya itu. Untuk orang dari Tatamanu. Tatamanu, cikgu kan? Nama tempat. Jadi orang daripada Tatamanu ni datang ke Aitu. Jadi penduduk Aitu ni dia rasa kasihan. Ya. Jadi betul tak jawapan Syamimin tadi? Dia bagi nilai baik hati. Nilai baik hati. Ya, betul. Nilai yang boleh dicontohi dalam petikan tersebut ialah nilai baik hati. Membina tempat berteduh dan memberi makanan serta minuman untuk orang dari Tatamanu itu. Okey, betul. Okey. Bagus Syamimi. Okey, kita pergi kepada soalan yang terakhir. Ini dia cikgu. Untuk nilai murni. Okey, kita pergi pada Abby. Boleh Abby baca dan berikan jawapan? Abby, senyum. Boleh. Silakan Abby. Media Agung Syarta menyebut tujuan kunjungan rasmi Presiden Republik Afrika itu adalah untuk menjalin kerjasama pendidikan dan ekonomi. Beberapa rancangan dengan Presiden diadakan. Jika satu nilai murni dalam petikan di atas. Itu dia. Berhenti di situ, Abby. Saya pasti mungkin ada murid-murid kat rumah pun cuba menjawab cikgu kan? Ya, betul. Dan saya pasti nak tahu apakah jawapan bagi soalan contoh nombor 9 ini yang mana berikan satu nilai murni dalam petikan di atas. Kita berhenti rehat dulu cikgu. Boleh. Selepas ini sahabat kita Abby Syafina akan berikan jawapan beliau. Semua selepas ini dalam slot sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan slot sukses SPM 2021 yang bersiar secara langsung di Didik TV KPM. Tadi kita dah tengok dah soalan yang telah dibacakan oleh kawan kita Abby dan sekarang ini beliau akan berikan jawapan bagi soalan contoh nombor 9. Silakan Abby. Jawapan bagi soalan nombor 9. Nilai yang boleh dicontoh ialah bekerjasama. Okey. Nilai bekerjasama. Contohnya? Mana buktinya Berikan kat contoh. sini? Huraian dia. Presiden Afrika dan Presiden Agung Syarta telah berbincang untuk mencarikan kerjasama dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Dia kata itu satu nilai murni dalam petikan di atas ialah nilai kerjasama. Kita tengok jawapan dia. Okey. Betul Nilai ke? kerjasama. Tepat atau tepat? Murid-murid di rumah? Apa jawapan anda? Kita tengok. Okey. Okey, ya betul. Nilai yang boleh dicontohi dalam petikan tersebut ialah nilai kerjasama. Mana buktinya? Tadi Presiden Afrika dan Presiden Ogun Shoto dia berbincang untuk menjalinkan kerjasama dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Jadi kita dah lihat ya. Kita dah lihat dah 3 soalan dari latar masyarakat,
3 soalan daripada teknik plot dan 3 soalan daripada nilai. Jadi cikgu harap murid-murid di Google Meet dan di rumah juga dapat memahami cara ataupun teknik untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan aspek yang ditanya. Okey. Jadi cikgu nak beri soalan last lah, akhir. Okey. Akhir ni untuk Abang Akmal lah. Soalan rahsia. Kita tengok. Okey. Kita tengok macam mana bentuk soalan yang biasanya ditanya dalam Boleh. kertas KMK, kertas peperiksaan KMK. Boleh, cikgu. Okey. Ini adalah caranya, formatnya. Formatnya dalam kertas soalan KMK, format dia begini. Petikan itu dalam kotak, lepas tu kita ambil daripada mana. Tadi cikgu tulis halaman-halaman. Tapi Betul. dalam format sebenar tak ada halaman. Ada tulis macam ni je. Okey, cikgu bacakan petikan, nanti Abang Akmal jawab ya. Boleh, cikgu. Okey. Kita di Ogon Shoto sudah melupakan adat turun-temurun. Ujar lelaki tua itu. Dulu kala jika ada pihak yang bermasalah, duduk berkumpullah orang-orang kita di bawah pokok palma sambil berbincang mencari jalan penyelesaian. Sekarang ini, baik penduduk Raya Rapa dan Futu Atah maupun Gora-Gora, ini sudah tidak menghargai cara turun-temurun. Dipetik daripada novel naratif Ogon Shoto oleh Anwar Ridwan. Soalannya, nyatakan 2 latar masyarakat yang terdapat dalam petikan 4 markah. Ada 4 markah di sini. Okey. Jadi dia minta 2 latar masyarakat. Okey, cantik sangatlah cikgu. Ada 2 kan? Satu Alia, satu Alif. Okey, kita minta ladies first. Alia, apa satu latar masyarakat yang terdapat dalam petikan yang baru sahaja Cikgu Liana bacakan? Silakan Alia. Berikan satu. Latar masyarakat yang mengamalkan adat turun-temurun. Yang mengamalkan adat turun-temurun, anda pasti? Okey. Dia senyum tu. Ya. Sebab dia ada tulis dekat situ sudah tidak menghargai cikgu. Jadi sepatutnya apa tu Alia? Sudah tidak menghargai. Jadi dia maknanya sudah melupakan kat sini. dia sudah melupakan. Jadi masyarakat yang sudah Okey. Kita tunggu dulu, tunggu Alia. Kita duduk dulu, tunggu jawapan daripada Alia. Apa dia? Masyarakat yang Masyarakat yang lupa akan adat turun-temurun. Okey, itu satu cikgu. Okey, kita Okey, lagi satu lagi jawapan. Okey, silakan. Abe Alif. Masyarakat yang suka berbincang untuk mencari penyelesaian. Itu dia cikgu. Okey. Kita tengok jawapan dia. Cadangan jawapan dia. Okey. 2 latar masyarakat yang terdapat petikan di atas ialah masyarakat yang melupakan adat turun-temurun. Okey, betul. Masyarakat yang suka berbincang. Okey, betul. Jadi ini adalah caranya ya untuk menjawab soalan. Awak kena ingat, murid-murid kena ingat, ambil daripada sini. Ambil daripada sini yang terdapat dalam petikan. Lepas tu ialah okey. Lepas tu baru pergi kepada jawapan anda. Itu jadi, tips lagi satu cikgu. Biasakan menulis dalam ayat yang lengkap dan gramatis. Ada orang kata perenggannya. Lengkap dengan orang kata kata hubungnya. Supaya bila pemeriksa nanti kalau kata bila orang yang baca jawapan awak dia rasa macam okey, betul jawapan anda. Betul tu cikgu. Okey, baiklah cikgu. Saya pasti mungkin cikgu boleh berikan rumusan apa yang kita dah belajar hari ini cikgu. Silakan. Okey, jadi apa yang kita belajar pada hari ini, murid kena ingat ada 3 aspek yang penting. Yang pertama, latar masyarakat. Awak kena ingat ya, anda semua kena ingat latar masyarakat ini terdiri daripada lebih daripada satu. Lebih daripada satu orang. Betul. Dan anda kena lihat ya, apa yang ditulis dalam petikan tu. Sama ada pekerjaan dia ke, ataupun cara hidup mereka, ataupun agama mereka. Kita dapat lihat daripada petikan. Jadi murid-murid kena baca betul-betul petikan untuk analisis latar masyarakat yang sesuai. Okey, yang seterusnya teknik plot. Ingat ya, teknik plot ni adalah cara pengarang menceritakan. Cara pengarang menceritakan, menulis cerita itu untuk pembaca. Suspense ke kejutan semua tu kan? Suspense, kejutan.
pemberian. Sebenarnya murid-murid boleh gunakan ya, kalau murid-murid ini boleh ada bakat menulis, boleh gunakan teknik ni. Teknik plot ni dalam penulisan karya masing-masing. Betul tu cikgu. Okey. Dan terakhir sekali nilai tadi. Okey, nilai ni adalah nilai yang baik. Kita boleh contohi dalam kehidupan seharian kita, yang kita boleh jadikan pedoman. Okey, itu dia cikgu. Baik cikgu, sebelum kita nak mengakhiri ni, mungkin cikgu boleh berikan tips-tips contohlah kalau besok ni cikgu kan, ujian peperiksaan bagi KMK ni, apa seharusnya murid-murid ini lakukan cikgu? Okey, untuk menghadapi ujian KMK ataupun penilaian bagi KMK, okey, murid-murid kena bersedia memahami teks. Kena baca teks. Ya, ada 3 buku, buku nilai insan, buku Ku Bentang Selai Peta dan 1 novel naratif Ogon Shoto. Kalau boleh baca semua. Dan baca semua. Jadi khusus kepada novel, anda kena baca setiap bab. Jangan baca sinopsis besar je. Yang murid-murid biasakan akan baca sinopsis besar, yang umum. Baca setiap bab. Faham jalan ceritanya. Sebab apa, novel ni sebenarnya dia ceritanya berangkai. Betul. Daripada satu bab ke satu bab tu sebenarnya dia ada rangkaian dia. Ada yang menghubungkannya. Ya. Sebab cerita ini dia berlaku di satu kepulauan. Dalam pulau itu ada banyak cerita-cerita. Macam kita lah kan, kalau kita satu tempat ada banyak-banyak cerita. Sebenarnya berkaitan antara satu sama lain. Jadi pastikan baca teks, faham teks. Okey, baca dan fahamkan setiap novel itu. Betul Cikgu Liana? Ya, betul. Okey, terima kasih kepada Cikgu Liana dan juga murid-murid kita yang dah bersama dengan kita pada petang ini Cikgu kan. Dan juga kepada calon-calon SPM 2021, saya ucapkan selamat maju jaya dan insya-Allah anda akan mendapat keputusan yang cemerlang. Saya Akmal Nazri, kita jumpa lagi. Ingat, stay safe, take care. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM